Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nashkuruh wa nusni alaihi al-khaira kullah. Kita panjatkan kesyukuran banyak-banyak kepada Allah Azza wa Jalla kerana masih lagi memberi peluang kepada kita meneruskan ibadat, khususnya pada malam-malam terakhir di bulan Ramadan ini, yang kita mengharapkan kita beribadat berdiri pada malam Lailatul Qadar yang diberi kelebihannya sangat besar oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di antara tajuk tazkirah kita pada kali ini, kaifa nuhyi sunnah, bagaimana kita nak hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan dan juga di lain Ramadan. Kerana imamul ummah yang menjadi pemimpin kepada umat ini, contoh ikutan pada semua manusia, iaitulah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kebertuhan, kebahagiaan kecuali dengan ketika kita mengikutnya, dan tidak ada kebahagiaan kecuali dengan mengikut asar jejak langkah yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala fi suratil A'raf 157, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. Sifat orang-orang yang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak membaca ini, yang ummi, kita akan dapati tertulis di sisi mereka dalam Taurat dan Injil. Hija merekanya menyuruh yang ma'ruf dan melarang daripada kemungkaran, menghalalkan bagi mereka yang baik dan mengharam ke atas mereka yang tak baik. Itu di antara sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hija asal dia suruh orang buat baik dan larang daripada kemungkaran. Maka seorang manusia itu tak akan boleh masuk syurga kecuali dengan kita melalui jalan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan sunnatuhu kasafinati Nuh. Sunnah Nabi ini seperti bahtera Nabi Nuh. Man rakiba fiha najah. Siapa dia naik bahtera ni selamat. Wa man takhallafa anha halak. Siapa dia tak mau naik, tenggelamlah dia. Maka dalam hidup kita atas dunia ini, kalau kita kata aku tak mau ikut sunnah, aku nak ikut Quran saja, orang ni tenggelam raib jawab dia. Kita ikut belaka dua-dua. Quran pun kita ikut, sunnah pun kita ikut. Tapi pilihan. Hak mana kita suka kita ambil, yang tak suka kita tak ambil. Orang ni juga terjun dalam laut juga. Tak naik dalam apa ni? Tak masuk dalam bahtera dengan sempurna. Sebab apa? Allah Ta'ala telah perintah kepada kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bagi kamu itu pada peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh yang terbaik. Suratul Ahzab 21. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih memperingatkan kepada kita dengan sabdanya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Hendaklah kamu ikut sunnah aku, ikut perjalanan yang aku ajar kepada kamu, dan sunnah khulafa'ir rasyidin, 4 khalifah yang besar, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum selepas daripada Nabi wafat. Nabi kata, addu 'alaiha bin nawajiz, gigitlah sunnah ini dengan gigi geraham.
Manakala gigi depan ni mudah cabut. Tapi gigi geraham kalau cabut sekali dengan kepala lah jawab dia. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Nabi kata, aku beri amaran kepada kamu daripada duk buat reka-reka umur dalam ibadat. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Semua rekaan dalam ibadat itu bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kepentingan kita mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kita kata apa yang kita nak buat, bila mari di bulan musim-musim yang besar begini, bulan Ramadan, musim haji dan lain-lain musim, iaitulah kita cuba hidupkan sunnah Nabi ini di dalam masyarakat kita, di dalam keluarga kita dan di dalam kehidupan kita sendiri. Di antaranya yang Nabi kita hidupkan, bila kita berpuasa pada siang harinya, kita beribadat pada malamnya dengan qiyam, dan kita beribadat juga dengan baca Quran, kita beribadat juga dengan menjadi manusia yang pemurah. Tangan kita tu mudah nak hulur, derma sana sini. Ini termasuk dalam ihya'us sunnah. Jadi alhamdulillah, dari sudut ini ana tengok laju ramai orang jadi pemurah. Ini alhamdulillah nikmat yang besar. Kita cuik sikit minta derma apa-apa, mencurah-curah masuk. Derma nak buka puasa, Allahu Akbar, mari sampai lebih. Derma apa saja pun alhamdulillah. Tetapi di dalam amalan-amalan lain kita nampak agak longgar. Khususnya dalam ibadat solat. Ramai yang pergi solat tarawih pada malamnya, tapi siang harinya solat berjamaah tak apa nak lekat. Ramai yang pergi masjid, tetapi solat sunat rawatib tak apa nak laju. Ini menunjukkan bahawa kita tidak komplit. Kita ambil sunnah sebahagian, tinggal sebahagian. Ini di kalangan orang yang baik-baik. Kemudian Nabi kita dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, Nabi kata apa? Ashrum minal fitrah. Ada 10 daripada perkara fitrah yang menjadi kebaikan kepada umat ini, yang patut kita kena jaga. Di antaranya qassus syarib, potong misah. Misah kita ni jangan duduk serabu. Tamu-tamu kalau mari musim buah durian banyak ni, Allahu Akbar. Kalau makan durian yang misah panjang, bonok molek jawab dia. Potong misah ni biar nampak kemah molek. Wa i'fa'il lihyah. Ini isu yang kedua ni, longgar sikit ni. Simpan janggut. Kita hari ni biarlah kita berhari raya tahun ni ada janggut. Kalau orang tanya gua nak janggut tu, nak bezalah saya dengan mokcik dia. Mokcik tak ada janggut, mokcik tak ada janggut juga. Itu kah. Jadi janggut ini lambang rajulah, lambang orang laki-laki ada janggut. Siapa dia nak jadi laki-laki sebenar, dia wajib kena simpan janggut. Nabi anjurkan fa'al lihyah, pelihara janggut kita, jaga baik-baik. Wastinsyaqul ma, jadi kena masuk air dalam hidung waktu kita ambil wudu, berkomo-komo. Wa qassul azafir. Qassul azafir ni potong kuku. Kuku kita jangan biar panjang bertukar dengan kucing. Kucing tak apalah dia, pisah dia duk kuku dia. Kita ni pisah kita ada di tangan kita. Pisah kita kat lain jadi kuku kita, tak payahlah panjang-panjang. Nabi kita ajar lagi di antaranya ghuslul barajim, basuh kita punya sendi-sendi, jangan duduk karak situ. Natful ibid, cabut bulu ketiak, jangan duduk seronyih macam tokel. Wa halqul anah, dan kena cukur bulu hari-hari. Jangan duduk biar serabut situ. Ini di antara sunnah yang Nabi kita ajar, beberapa sunnah yang dalam kehidupan kita. Mudah benar. Di antara lainnya Nabi kita larang daripada melabuhkan seluar kita. Jubah kita ke seluar kita jangan lebih daripada buku lali. Sebab dalam hadis Nabi kita sebut hadis yang sahih, Nabi kata ma asfala minal ka'baini fa huwa finnar. Siapa dia pakai kain lepas pada buku lali, maka orang itu bercadanglah nak masuk neraka. Jadi hadis ni panjang dibahas oleh ulama. Adakah dia bersifat haram besar ataupun tidak? Hadis ini Nabi kata fa huwa finnar. Jadi ada sebagian ulama mengatakan selama dia tidak rasa bangga, takbur, tak ada masalah. Jadi kita kata kalau bak takbur ni, pakai sakat lutut dah takbur, masuk neraka juga. Jadi berhati-hatilah kita supaya tidak melabuhkan seluar kita dan kain kita turun daripada. Walaupun ada ulama menafsirkan ini tidak dosa makruh ataupun dosa kecil,
tapi tetap bersalah kita dengan Allah Azza wa Jalla, sama ada dosa kecil atau dosa besar ataupun dia makruh. Di antara sunnah yang patut kita hidupkan lagi, Nabi kita ajar supaya makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Ingat ni, fa inna syaitana ya'kul bishimal, syaitan minum dengan tangan kiri. Siapa dia nak jadi syaitan, makan dengan tangan kiri ataupun minum dengan tangan kiri. Itu larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara lagi, Nabi kita larang kalau orang duduk depan ni, kita pergi halau dia, mungkin duduk belakang, aku duduk sini. Tak boleh. Tapi kalau dia baik hati, dia nak pindah pergi duduk belakang, nak pergi kita depan, itu tak jadi kesalahan. Nak guna undang-undang, awak belakang, ni tempat saya ni, tak ada hak. Muslimat kita tu, jangan duduk marah kalau orang nak letak atas sejadah dia. Ini sejadah aku, sejadah awak disimpan kat rumah. Masjid sudah ada sejadah, tak perlu pada sejadah tuan dan puan. Ini bawa sejadah, bila orang duduk sejadah dia, jeling lain macam. Lah, itu tak boleh. Kita nak suruh orang bangun daripada tempat yang kita duduk, kita nak duduk situ. Larangan. Sama juga larangan daripada book ataupun booking tempat di masjid. Sini saya punya, tak boleh. Kecuali imam, itu memang hak dia. Tak boleh lah kita nak larang dia duduk booking situ. Allahu Akbar. Jadi di antara larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, Nabi kita larang seorang tu berjalan pakai kasut sebelah. Tengok dalam sunnah ni, Allah, benda ajaib lah. Larang daripada minum, bernapas waktu kita minum. Mana kita pegang gelas, kita duduk nyawa, bernapas dalam gelas, tak boleh. Pasal kurun bakteria turun daripada hidung kita masuk dalam tu. Nabi kita larang juga daripada makan dan minum dalam bekas daripada emas dengan perak. Orang perempuan boleh guna, boleh berhias dengan emas, dengan perak boleh dia. Tapi dia tak boleh makan. Ambil pinggan, ambil gelas buat minum lah. Itu larangan. Nabi kita larang juga orang laki-laki pakai cincin emas, pakai sutra. Orang perempuan tidak ada halangan. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak mengajar kepada kita sunnah yang patut kita itu. Di antara amalan-amalan sunnah yang patut kita buat, iaitulah khususnya pada malam Jumaat macam kita ni. Malam Jumaat ni Nabi kata fa aksiru minas salati alaihi. Banyakkanlah selawat ke atasku pada malam Jumaat dengan hari Jumaat. Sebab apa? Sebab Nabi kita kata semua selawat yang kita sampaikan, yang kita selawat, salam yang kita sampaikan kepada Nabi, malaikat akan bentangkan selawat kepada Nabi. Sahabat-sahabat mari tanya, ya Rasulullah, kaifa tu'radu alaika wa qad arim? Bagaimana nak bentang selawat kami, salam kami kepada Tuhan? Tuhan dah jadi tanah. Tengok. Sahabat ni tanya berdasarkan kepada kepahaman dia. Orang mati jadi tanah. Hancur lebur habis dah. Nah, tinggal ajbuz zana ekor dia ya, ujung apa ni? Tulang dia ya. Nabi kata, fa inna Allah harrama 'alal ard an ta'kula ajsadil anbiya. Nabi kata tidak. Allah tidak benarkan bumi ini makan tubuh nabi-nabi. Tubuh nabi tak hancur. Tidak diusik oleh tanah. Demikian juga sebahagian daripada orang-orang yang saleh. Allah Ta'ala beri karamat pada dia, tubuh dia tidak dimakan oleh tanah. Jadi kalau kita buka tengok ada tuan tu, tutup balik. Tak usah duk heboh-heboh lah, tak usah duk cari sak khabar lah. Sak khabar berapa ni pasal jenis suka cari kubur-kubur ni. Tak. Ni sibuk dia bulan Ramadan ni, orang duk tayang. Cerita mayat ada ular dalam. Allahu Akbar. Masuk dalam telefon kita HP nak beratus kali masuk. Ustaz tolong komen. Kata nak komen apa? Dia berlakon. Pasal itulah ana sangat tak setuju dengan cerita tanah kubur ni. Kerana banyak khurafat, banyak benda-benda karut dalam tu. Jadi, orang buat dosa besar setara mana pun kita tak tengok. Dia dengan Allah SWT itu kerja Tuhan. Tapi kalau kita nak jatuh hukuman orang ni ular masuk dalam kain apa ni, kain kapan dia, orang ni kubur dia berasaklah macam-macam. Ini semua khurafat. Semua cerita-cerita karut, ma anzalallahu bi amin sultan. Tak payahlah kita duk menakutkan orang dengan cerita pelik-pelik. Kita beritahu pada masyarakat, ini arahan Tuhan, ini hukuman Tuhan. Mudaka jumpalah. Pasal umat Muhammad ni umat rahmatan lil alamin. Allah sembunyikan kesalahan kita. Allah tutup keaiban kita. Kita pula nak buka sendiri buat apa? Jadi Tuhan tutup. Kalau Tuhan tak tutup pada jemaah kita hari ni. Pernah Nabi kita bersabda, laula an asyqa ala ummati. Maaf, Nabi kata laula alla tadafan. Kalaulah aku tak bimbang kamu ni tak boleh nak kebumikan jenazah, aku minta doa dengan Allah Taala biar Tuhan tunjuk.
yusmi'akum azabal qabr. Nak suruh Tuhan perdengarkan azab kubur, kita pergi kubur kita dengar. Orang ni duk tepik, orang ni duk melau, orang ni duk bergaduh. Kalau kita dengar lagu ni, boleh tanya orang ke tidak kita? Tak boleh. Nak tanya macam mana? Bawa pergi bertepik. Oh ni kita pula mati. Mari orang lain pula bertindak-tindak banyak situ. Tak nak tanya orang. Maka cukuplah dengan hadis-hadis yang wujud pada kita, Nabi kita ajar kepada kita supaya melakukan sedemikian. Di antara sunnah yang besar yang kita tinggal banyak hari ini, iaitulah adab dengan masjid. Masuk dalam masjid tak semaya sunat tahiyatul masjid, ataupun tak semaya sunat qabliyah, ataupun kita terlupa juga sunnah apabila kita tidak memberi ruang untuk orang melakukan salat sunat selepas azan. Bagi peluang, biar cukup masa. Orang nak salat sunat 2 rakaat, contohnya belum zuhur 4 rakaat, sebelum asar ada juga riwayat 4 rakaat. Jadi masa yang kita beri ini cukup, biar manusia dapat beramal dengan apa yang mereka mampu, mereka untuk sujud pada Allah Azza wa Jalla banyak-banyak. Dan inilah arahan-arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita, adab-adab pergi ke masjid, adab masuk masjid, adab berhari raya. Hendaklah kita belajar semuanya, insya-Allah barulah kita dapat rezeki. Mudah-mudahan Allah Taala beri kepada kita, kabulkan amal kita dan direzekikan kepada kita dapat berada di malam Lailatul Qadar dalam keadaan kita beriman dan mengharapkan pahala daripada Allah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa waffiqna Allahumma littiba'i sunnah wal 'amali biha wal muhafazati 'alaiha. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.